Assalamualaikum, salam sejahtera. Maklumat sahih jenama dipercayai. Berita perdana edisi Khamis 8 hari bulan Oktober. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Larendra Fiona Bertaikan. Berikut paparan utama malam ini. 375 kes baharu dicatat hari ini. Statistik COVID-19 negara tunjukkan tren penurunan. Pelaksanaan PKPB di Klang Selangor libatkan Mukim Klang sahaja. Kluster baharu COVID-19 dikenal pasti hari ini melibatkan negeri Sabah, Kuala Lumpur, Sarawak dan Labuan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, dua kluster baharu di Sabah ialah kluster 7 serangkai di Tuaran dan kluster Tanah Merah di Tawau. Bagi kluster 7 serangkai, seramai 325 individu disaring dan 23 daripadanya dikesan positif. Di daerah Tuaran Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 11,569 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan bergejala pada 5 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth. Saringan kontak rapat telah dijalankan dan mengenal pasti 22 kes positif COVID-19. Sehingga 8 Oktober 2020, jam 12.30 hari, sejumlah 325 individu telah disaring. Kluster Tanah Merah pula mencatat 9 kes positif dan 7 lagi masih menunggu keputusan. Kluster baharu di Kuala Lumpur pula iaitu kluster Jalan Pantai di Lembah Pantai mencatat 8 kes positif. Sementara itu kluster baharu di Kuching Sarawak iaitu kluster Bah Arnab mencatat 4 kes positif dan kluster Bah Bangat di Labuan mencatat 9 kes positif. Selain 5 kluster baharu tersebut, terdapat 9 kluster aktif lain yang mempunyai kes positif hari ini. Antaranya kluster Tembok, Jalan Meru, Ramai-Ramai dan kluster Laut. 375 kes baharu COVID-19 direkodkan sehingga tengah hari tadi menjadikan jumlah kumulatif kes positif 14,368 kes. Kes sembuh pula 18 menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 10,519 kes atau 73.21% daripada keseluruhan kes. 5 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 146. Berikut data situasi terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri-negeri. Sabah, Kedah dan Selangor merupakan 3 negeri yang masih mencatat kes baharu COVID-19 tertinggi hari ini. 271 kes direkodkan di Sabah dengan sebahagian besarnya 252 kes datangnya daripada pelbagai saringan lain. 6 kes baru pula dicatatkan daripada kluster Ramai-Ramai, 5 kes daripada kluster Laut dan 3 kes daripada kluster Benteng LD. Hari ini Selangor mencatatkan peningkatan jumlah kes baharu
berbanding semalam iaitu 36 kes. 12 kes daripada kluster Jalan Meru, 4 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi dan 20 kes selebihnya daripada pelbagai saringan lain COVID-19. Kedah, negeri ketiga yang mencatat kes tertinggi, 16 kes baharu yang mana sebahagian besarnya atau 14 kes dicatatkan dari kluster tembok dan selebihnya dari kluster Basintok dan saringan bagi COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Klang, Selangor hanya melibatkan Mukim Klang sahaja. Persetujuan itu dicapai selepas mendapat nasihat Kementerian Kesihatan dan perbincangan bersama Menteri Besar Selangor. Dan beliau menegaskan sebarang aktiviti keluar masuk di kawasan berkenaan tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan polis Diraja Malaysia PDRM. Jelas beliau lagi, kerajaan masih berbincang dengan Kerajaan Negeri Selangor mengenai kawasan dan lokaliti yang terlibat serta akan mengumumkannya nanti. PKPB Klang itu adalah di Mukim Klang, iaitu tidak termasuk kapal yang juga berada di dalam daerah Klang. Jadi walaupun kita sentiasa berhubung dengan pihak kerajaan negeri, MKN Negeri Selangor untuk melihat dengan lebih detail dari segi lokaliti dan sebagainya. Jika ada sebarang perubahan, saya akan umumkan. Selain itu, beberapa prosedur operasi standard SOP telah digaris sepanjang tempoh PKPB. Antaranya pasar borong, pasar biasa dan pasar tani masih boleh beroperasi mengikut masa ditetapkan manakala pasar malam hendaklah ditutup. Manakala kedai makan, warung dan gerai dibuka mulai pukul 6 pagi hingga 10 malam selain pembelian boleh dilakukan dengan kaedah pandu lalu, penghantaran ke rumah dan pembungkusan. Sementara itu, hanya beberapa sektor ekonomi di Mukim terbabit dibenar beroperasi, namun senarai syarikat dan premis perniagaan masih dalam perbincangan dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. PKPB dilaksana di Klang bagi membendung penularan COVID-19 serta melaksana aktiviti pengesanan kes secara bersasar dalam tempoh 14 hari. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri Selangor telah menyampaikan segala maklum balas dan beberapa cadangan baharu berkaitan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat pada sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut kenyataan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, bagi penyelarasan dan keseragaman informasi, MKN akan mengumumkan perincian pelaksanaan PKPB untuk daerah Klang. Jelasnya, kerajaan negeri juga akan bekerjasama sebaik mungkin dengan semua agensi bagi memastikan kesejahteraan rakyat terpelihara. Kerajaan negeri juga akan terus mengadakan saringan bersasar COVID-19 di kawasan merah sebagai langkah lanjutan bagi mengawal penularan wabak ini. Semalam, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa daerah Klang di Selangor, Sandakan, Papar dan Tuaran di Sabah ditempatkan di bawah PKPB untuk mengekang penularan COVID-19. Perintah itu bermula esok. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Selangor telah mengeluarkan senarai penuh kawasan Mukim Klang yang terlibat dalam PKPB.
industri dan aktiviti ekonomi di daerah Klang dibenarkan beroperasi seperti biasa dalam tempoh PKPB dengan pematuhan ketat prosedur operasi standard SOP. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, keputusan itu dibuat selepas mempertimbang situasi kesihatan semasa di Klang dan kepentingan menjamin kemampanan ekonomi. Menerusi satu kenyataan, Datuk Seri Azmin berkata, keputusan dibuat pada mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN ke-22 secara maya yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sehubungan itu, pihak berkuasa telah diarah untuk meningkatkan penguatkuasaan pematuhan SOP oleh syarikat dan industri untuk menjamin keselamatan pekerja dan rakyat di daerah Klang. Kegagalan syarikat dan industri mematuhi SOP boleh mengakibatkan operasi dihentikan serta-merta dan berdepan dengan tindakan undang-undang mengikut akta dan peraturan semasa. Keputusan kerajaan ini mengambil kira keperluan untuk mengimbangi perlindungan keselamatan dan kesihatan rakyat serta menjamin kelangsungan pekerjaan dan usaha merancangkan ekonomi selain memastikan tiada gangguan rantaian bekalan seperti logistik, pengangkutan makanan dan minuman. Negeri Selangor menyumbang 24% kepada keseluruhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia dan 30% daripada keseluruhan sektor pembuatan negara. Dari aspek pasaran buruh, terdapat hampir 3.5 juta pekerja di Selangor, iaitu 23.2% daripada jumlah keseluruhan tenaga buruh negara. Daerah Klang merupakan pusat aktiviti perindustrian yang besar dan merupakan hub utama bagi pelabuhan kontena di Malaysia dengan sumbangan aktiviti perdagangan di Pelabuhan Klang melebihi 400 bilion ringgit pada tahun 2019. Klang salah satu daripada 4 kawasan yang akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB mulai tengah malam ini. Ia kini diklasifikasikan sebagai zon merah selepas mencatat lebih 40 kes COVID-19 sejak beberapa hari lalu. Wartawan Muhammad Ashraf Ishak sempat meninjau persiapan penduduk setempat di kawasan itu sebelum perintah itu mula dikuatkuasa. Tinjauan tertumpu di kawasan Jalan Meru, Jalan Kapar dan Jalan Pos Baru di sekitar Bandar Klang. Keadaan masih lagi terkawal dan berjalan lancar tanpa berlakunya kesesakan trafik luar jangka. Dalam masa sama, terdapat sebahagian penduduk yang memilih untuk keluar membeli belah bagi menambah bekalan keperluan asas masing-masing. Antara lokasi yang menjadi tumpuan termasuklah Pasar Besar Klang. Memang sebolehnya memang tak nak keluar lah. Kalau hari ni kalau boleh beli semua yang mana untuk preparation untuk nantilah. Barang-barang rumah pun semua memang kalau boleh sekali keluar terus beli semua. Siapan beli barang simpan lagi baik, tak payah keluar rumah. Masak rumah tak payah lebih baik. Barang semua beli simpan rumah lah, tak payah keluar. Persiapan bawa sini tak ada bang, sebab apa benda ni ngejut bang kan. Lebih kurang tawakal lah bang. Biasa masak lah bang. Buat semalam pun ada juga tambah beli-beli barang sikit. Kan. Itu pun tak tahu lah, dengar sampai 2 minggu. Bagi para peniaga pula, pelaksanaan PKPB di kawasan Klang sememangnya akan mengganggu sumber pendapatan seharian mereka. Walau bagaimanapun, mereka akan tetap akur dengan arahan kerajaan demi keselamatan semua pihak. Saya tengok keadaan lah, kalau di perintah suruh tutup, kita tutup lah, kita akur. Tapi kalau dibenarkan buka, kita akan beroperasi macam biasa lah. Macam biasa lah. Tapi orang kurang sikit money lah sebab tak boleh keluar mah. Semua mau duduk rumah. Kalau mau money sini beri barang sekali berilah simpan rumah. Tak payah selalu keluar-keluar. Pelaksanaan semula PKPB secara bersasar ini dilakukan bagi membendung penularan dan jangkitan COVID-19 dalam daerah yang terlibat. Ia membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan dengan lebih berkesan sepanjang tempoh 14 hari. Apa yang penting, penduduk terlibat perlu terus patuh kepada SOP dan mengikut setiap arahan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan dan juga kerajaan. Ingatlah, mencegah itu lebih baik daripada mengubati.
Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM. Datuk Seri Ismail Sabri menafikan dakwaan yang mengatakan 13 menteri kabinet didapati positif COVID-19. Sebaliknya, hanya seorang sahaja yang didapati positif, manakala yang lainnya sedang menjalani kuarantin kendiri di rumah. Tambah beliau, kerajaan melalui PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM tidak akan bertoleransi terhadap mana-mana pihak yang menyebarkan kandungan berita tidak sahih tanpa mengira latar belakang. Ini kerana tindakan berkenaan menyebabkan panik kepada orang awam, seterusnya menimbulkan kekecohan kepada negara. Sehingga 8 Oktober 2020, sebanyak 270 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah itu, sebanyak 133 masih dalam siasatan, 35 kes telah didakwa di mahkamah, 19 mengaku salah dan 12 diberikan notis amaran. Dalam masa sama, sebanyak 384 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh pasukan respon pantas PRP, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia mengeluarkan 3 SOP baharu melibatkan penerimaan banduan, pengurusan banduan dan pengiringan banduan ke mahkamah atau pemindahan. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, SOP itu dibentangkan Ketua Pengarah Jabatan Penjara, Datuk Seri Zulkifli Omar pada sidang media khas Majlis Keselamatan Negara MKN. Jadi ini merupakan satu SOP yang ketat daripada Jabatan Penjara untuk memastikan kes yang melibatkan banduan baru yang menyebabkan jangkitan kepada banduan-banduan yang lama dapat dielakkan. Berikut merupakan SOP baharu yang dibentangkan Jabatan Penjara Malaysia bagi menyekat penularan COVID-19 di penjara. Kerajaan akan melaksana SOP lebih ketat termasuk mewajibkan ujian swab saringan COVID-19 ke atas semua banduan baharu dalam kawasan penjara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi catatan dalam Facebook-nya menjelaskan banduan terlibat akan dihantar ke tempat berasingan yang diwartakan sebagai penjara sementara sehingga keputusan ujian diperolehi. SOP berkenaan dimuktamadkan dalam mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19 yang dipengerusikan beliau menerusi sidang video. Sekiranya hasil ujian didapati positif, banduan terbabit akan dihantar terus ke hospital, manakala mereka yang negatif akan tetap dikuarantin di penjara sementara selama 14 hari sebelum dipindahkan ke penjara kekal. Sekiranya bergejala, mereka juga akan dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan walaupun diuji negatif. Bagi mengelakkan jangkitan dalam kalangan banduan reman pula, mesyuarat berkenaan memutuskan agar sebutan kes di mahkamah dijalankan secara dalam talian. Menyentuh situasi pandemik di Sabah, Tan Sri Muhyiddin berkata kerajaan akan meningkatkan kapasiti sumber manusia, peralatan dan logistik termasuk keperluan hospital.
Tentera Udara di Raja Malaysia TUDM telah bersedia memenuhi keperluan logistik Kementerian Kesihatan Malaysia Negeri. Perdana Menteri yakin petugas barisan hadapan termasuk agensi di bawah KKM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Perdana Menteri dan lain-lain akan menggunakan segala kepakaran dan pengalaman sebelum ini untuk bersama-sama kita melandaikan lengkungan COVID-19. SOP yang diguna pakai pada op benteng boleh ditambah baik bagi memastikan tahap keselamatan sepanjang operasi semasa pandemik COVID-19. Panglima Angkatan bersama Gugus Tugas Nasional MTF, Lieutenant General Datuk Yazid Arshad menegaskan terdapat beberapa amalan yang boleh dilaksana bagi yang ditangkap ataupun anggota pasukan keselamatan. Amalan-amalan yang SOP-SOP sewaktu dengan orang-orang di luar sana tu mungkin penjaratan sosialnya, kebersihan dirinya, pakai masknya. Mungkin sebelum masuk tu mungkin saringan yang ketat dulu kan. Mungkin kena memerlu penggunaan pakaian PPE contoh kan. Itu mungkin antara lain metod cara-cara untuk nak menghindar daripada penularan tersebut. Dan juga mungkin juga sekiranya kita lockdown ataupun kita tak bagi keluar langsung. Yang masuk pun tak bagi, yang keluar pun tak boleh selama waktu tempoh tertentu. Ketika ini, individu yang ditahan di bawah op benteng akan terlebih dahulu menjalani saringan kesihatan sebelum diserah kepada pihak terbabit untuk proses seterusnya. SOP sama turut dipatuhi sepenuhnya oleh NTF. Op benteng diaktifkan sejak Mei lalu dengan kerjasama pelbagai pasukan dan agensi penguatkuasaan negara. Op Kuda Laut patahkan cubaan seluduk 230,000 liter diesel. Paparannya seketika nanti. ...266 kawasan telah menerima bekalan air sepenuhnya daripada 274 kawasan terlibat gangguan bekalan air tidak berjadual. Ini bermakna setakat pukul 6 petang tadi, 97% kawasan bekalan air terputus telah pun pulih. Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Air Selangor dalam satu kenyataan media memaklumkan 8 lagi kawasan masih dalam proses pemulihan di wilayah terjejas iaitu wilayah Petaling dan Kuala Langat. Tindakan sedang dilakukan untuk menstabilkan sistem agihan bagi memulihkan kawasan yang masih terjejas. Pada 4 Oktober lalu, Air Selangor memaklumkan gangguan bekalan air tidak berjadual ekoran henti tugas Loji Rawatan Air LRA Sungai Semenyih dan Bukit Tampoi. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Pai Muzi Yahya meninggal dunia di Hospital Sungai Buloh kira-kira pukul 1 tengah hari tadi pada usia 59 tahun. Perkara itu disampaikan pegawai khas beliau. Beliau dimasukkan ke hospital berkenaan akibat komplikasi jantung dan paru-paru pada 6 Oktober lalu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Unit Komunikasi Korporat JAKIM, Datuk Pai Muzi telah menjalani pemeriksaan saringan COVID-19 dan keputusan didapati negatif. Jenazah Allahyarham akan dibawa ke rumahnya di Kuang, Selangor untuk urusan pengebumian. Allahyarham dilahirkan di Terengganu pada 2 Februari 1961. Berkelulusan ijazah sarjana dalam bidang syariah dari Universiti Melaya. Allahyarham mula menyertai perkhidmatan awam pada tahun 1986 sebagai penolong pengarah Pusat Penyelidikan Islam Bahagian Hal Ehwal Islam JPM. Berpengalaman lebih 3 dekad dalam perkhidmatan Hal Ehwal Islam, Allahyarham telah memegang beberapa portfolio penting sepanjang kerjayanya. Antara jawatan penting yang pernah disandang beliau ialah pengarah JAKIM Sabah, pengarah Darul Quran, Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM sebelum memegang jawatan Ketua Pengarah pada 13 Januari 2020.
Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Datuk Pai Muzi Yahya, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang telah kembali ke rahmatullah tengah hari tadi. Menerusi hantaran Facebook beliau petang tadi, Perdana Menteri menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan kepada negara dan institusi agama Islam secara khususnya. Selain menzahirkan ucapan terima kasih atas segala jasa dan khidmat bakti Allahyarham semasa dalam perkhidmatan, beliau turut melahirkan rasa terkilan kerana tidak dapat menziarahi jenazah Allahyarham kerana sedang menjalani kuarantin kendiri di rumah. Allahyarham Datuk Pai Muzi meninggal dunia akibat komplikasi jantung dan paru-paru di Hospital Sungai Buloh kira-kira pukul 1 tengah hari tadi. Sebelum itu, jenazah Allahyarham Datuk Pai Muzi yang berusia 59 tahun dibawa pulang ke rumahnya di Kuang untuk dimandi dan disolatkan selepas asar, dan jenazah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Abadi Batu 17 Kuang pada pukul 5.45 petang tadi. Allahyarham dilaporkan meninggal dunia akibat komplikasi jantung dan paru-paru. Isteri Allahyarham, Datin Marzilah Abdul Malik memaklumkan Datuk Pai Muzi mula menerima rawatan berkaitan pada Disember tahun lalu. Hari ini dalam pukul 12.50 memang anak saya. Pada pukul 12.50 dia kata, doktor telefon, dia kata sebenarnya Datuk ni tidak ada COVID, negatif sangat dia kata kan. Dah 2 kali mana negatif. Tetapi dia agak tenat. Dia kata boleh tak saya bawa balik. Pukul 1 dia telefon. Dia kata sorry to say Datin, your husband pass away. Itulah. Jadi kami berimalah kenyataan dengan reda kan. Suami saya ni. Lepas tu saya tanya doktor diagnose dia sakit. Dia meninggal sebab apa? Sebab komplikasi jantung dan buah pinggang. Menurut JAKIM, Allahyarham menjalani pemeriksaan saringan COVID-19 pada 6 Oktober di Hospital Sungai Buloh. Beliau kali terakhir melaksanakan tugas beliau pada 2 Oktober lepas. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan menahan 2 buah kapal tangki Thailand beserta 230,000 liter diesel bernilai 2.39 juta ringgit semalam. Pengarah Maritim Kelantan, Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata, kedua-dua kapal tersebut dipercayai merupakan pembekal bahan api kepada bot nelayan asing Vietnam di Laut Cina Selatan, khususnya di perairan Pantai Timur. Beliau menjelaskan menerusi pelaksanaan Op Kuda Laut, kedua-dua kapal terbabit ditahan kapal maritim Tok Bali sekitar 110 batu nautika dari Muara Tok Bali, Pasir Putih, Kelantan. Untuk modus operandi, kapal-kapal ini dilihat menyamar sebagai bot nelayan dan juga bot barter trade, ya. Bot barter trade. Jadi mereka sebenarnya membawa minyak diesel. Tetapi jika dilihat daripada jauh, mereka kelihatan seperti bot nelayan biasa. Hasil siasatan mendapati kapal pertama membawa 80,000 liter diesel, manakala kapal kedua membawa muatan 150,000 liter diesel. Seramai 15 tekong dan awak-awak warga Thailand dan Indonesia termasuk seorang wanita berusia antara 24 hingga 59 tahun ditahan untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 361-1 Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Setakat ini, Op Kuda Laut telah berjaya melakukan 610 tangkapan berkaitan pelbagai kesalahan maritim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 8 Oktober 2020.
amaran cuaca waspada masih lagi berkuat kuasa untuk negeri-negeri di utara semenanjung Malaysia, menyebabkan negeri Perlis, Kedah dan juga di Pulau Pinang. Dan pada tempoh ini, hujan lebat boleh berlaku secara berterusan bagi ketiga-tiga negeri ini. Dan selain pada hujan yang berlaku bagi ketiga-tiga negeri ini, negeri lain turut merasai kesan hujan lebat dan juga cuaca yang lembap yang mana melibatkan beberapa negeri, iaitu di negeri Perak dan juga Selangor, begitu juga di negeri Kelantan, yang mana pada ketika ini dapat dilihat dengan lebih jelas melalui paparan gemar radar. Pada ketika ini hujan berserta berpetir kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di utara semenanjung Malaysia, turut melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang. Selain pada itu, lewat malam ini juga kita jangkakan hujan akan memasuki di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, melibatkan negeri Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka, apabila hujan yang berlaku di kawasan perairan Selat Melaka ini akan bergerak memasuki ke kawasan daratan perlahan menjelang ke lewat malam nanti. Keadaan yang serupa juga kini berlaku di negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah, hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian kecuali di bahagian Tawau. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan berserta petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian, namun hujan ini lebih tertumpu dan agak lebat di bahagian tengah dan juga di bahagian di negeri Sarawak. Dan berdasarkan paparan carta angin, pada hari ini kita menerima pengaruh angin yang agak sederhana kelajuannya, sekitar 20 hingga ke 30 km sejam daripada arah baratan. Namun esok 9 Oktober 2020 kita akan menerima pengaruh angin yang agak kencang, sekitar 30 hingga ke 40 km sejam, dan ketinggian ombak juga boleh mencecah 3.5 meter. Justru itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta elok bergelora kategori pertama yang melibatkan kawasan perairan Phuket, Selat Melaka Utara, Samui, Kondor, Bungguran, Reef North, Reef South, Palawan, Labuan, Layang dan juga Sulu, dan turut melibatkan kawasan perairan bagi negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga di negeri Sabah. Harus diingatkan, keadaan ini adalah berbahaya kepada bobok kecil serta sukan dan dragons laut. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Met Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Ahmad Nazlan Idris membuat laporan polis terhadap sebuah laman sesawang kerana mendakwa dirinya tersenarai antara 121 ahli parlimen yang menyokong pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Laporan tersebut dibuat di Balai Polis Jerantut pada pukul 5:02 petang tadi. Menurut Datuk Ahmad Nazlan, beliau membuat laporan berkenaan sebagai penafian terhadap perkara tersebut selain meminta pihak berkuasa mengambil tindakan selanjutnya. Datuk Ahmad Nazlan turut berkongsi kiriman video bagi menjelaskan pendirian beliau. Namun saya disenaraikan sebagai penyokong kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Sedangkan saya tidak pernah dihubungi oleh sesiapa pun. Tiba-tiba nama saya disenaraikan dalam senarai tersebut. Ini satu pembohongan yang ternyata.
Laporan yang disiarkan sebuah portal tempatan itu turut menyenaraikan nama beberapa ahli Parlimen UMNO lain yang didakwa menyokong pelantikan Datuk Seri Anwar, antaranya ahli Parlimen Jempol Datuk Salim Sharif. Nama saya telah pun tersenarai dalam kumpulan tersebut. Jadi hari ini saya menampilkan diri dan memberi satu kenyataan bahawa saya tidak pernah menyokong ataupun mana-mana untuk menandatangani SD, dan saya menafikan tuduhan yang dilemparkan ataupun yang dikeluarkan oleh media sosial baru-baru ini. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Padang Terap Datuk Seri Mazir Khalid mengulangi penafian beliau yang dibuat pada 24 September lalu. Menerusi catatan Facebook, beliau menegaskan tidak pernah terlibat menyokong gerakan penubuhan kerajaan baru yang diketuai oleh Parlimen Port Dickson seperti yang dilaporkan oleh sebuah portal berita dalam talian. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dalam kenyataan medianya memaklumkan beliau telah menerima perkenan yang di-Pertuan Agong untuk menghadap baginda bagi mempersembahkan keterangan lengkap mengenai jumlah majoriti ahli parlimen yang kukuh dan meyakinkan. Berdasarkan kenyataan tersebut, Presiden PKR itu dijadual menghadap yang di-Pertuan Agong pada Selasa 13 Oktober. Bekas pemilik kedai telefon didenda RM115,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas 115 pertuduhan membabitkan pendaftaran maklumat palsu bagi talian telefon dengan menggunakan identiti warga asing pada 2016. Hakim Noria Osman turut memerintahkan Eng Yen Ping, 33 tahun, menjalani hukuman penjara 115 bulan jika gagal membayar denda itu. Sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim Noria berkata kepentingan awam perlu diambil kira kerana perbuatan tertuduh yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya penularan berita palsu hingga mengundang kekeliruan. Eng Yen Ping didakwa membuat capaian kepada kandungan sistem multi-channel portal MCP DG Telecommunications Sdn Bhd dan menyebabkan pengubahsuaian tanpa kuasa ke atas kandungan sistem MCP iaitu dengan memasukkan maklumat 32 warga asing. Dia didakwa melakukan kesalahan itu antara 18 April hingga 10 Jun 2016 dan dituduh mengikut Seksyen 5/1 Akta Jenayah Komputer 1997 yang membawa hukuman denda maksimum RM100,000 atau penjara maksimum 7 tahun atau kedua-duanya. Ketika prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Nur Hazilah Muhammad Hashim berkata, tindakan tertuduh turut menjejaskan nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama apabila agensi itu dikaitkan dengan satu berita palsu. Hasil siasatan mendapati berita palsu tersebut dihantar menerusi nombor telefon yang didaftarkan atas nama warga asing bernama Ismail. Namun, semakan mendapati nama itu tiada dalam rekod Jabatan Imigresen. Berikutan itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia berjaya menjejak kegiatan tertuduh dan mendapati 115 nombor telah didaftarkan dengan maklumat palsu tanpa pengetahuan syarikat DG. Bursa Malaysia menganjurkan webinar Ring the Bell for Financial Literacy baru-baru ini sempena Minggu Pelaburan Antarabangsa 2020. Ia sebagai sokongan kepada pendidikan dan perlindungan kepada semua pelapor. Melalui satu kenyataan media, Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia, Datuk Umar Swift berkata, program berkenaan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesedaran pelabur, terutamanya melibatkan penipuan kewangan. Jun lalu, Bursa Malaysia telah melancarkan Akademi Bursa iaitu satu platform e-pembelajaran yang komprehensif kepada pelabur runcit. Terkini, akademi berkenaan sudah mempunyai hampir 93,000 pengguna berdaftar. Ring the Bell for Financial Literacy adalah inisiatif Global World Federation of Exchanges dalam mempromosikan celik kewangan. Kabarnya ada pindaan tarikh venue perlawanan Liga Super. Betul. Untuk maklumat lanjut, apa kata kita bersama rakan tugas Ifa? Ifa Hazim, teruskan.
Piala Malaysia 2020 ditunda. Safawi Raswi diperkenal secara rasmi di Portimonense. Terima kasih Fatil dan juga Fiona. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita sukan kita mulakan dengan perkembangan Liga Malaysia. Liga Bola Sepak Malaysia MFL meminda tarikh dan venue perlawanan Liga Super melibatkan Sabah dan UiTM FC. Dalam pernyataannya, keputusan itu dibuat disebabkan Kota Kinabalu telah diisytihar zon merah COVID-19. Menurut MFL, venue baru bagi perlawanan itu yang sepatutnya berlangsung Sabtu ini di Stadium Likas akan dimaklumkan kelab. Pindaan jadual turut membabitkan pertemuan Perak menentang Kedah di Stadium Perak Ipoh dan Terengganu FC menentang Pahang di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gombadak. Kedua perlawanan itu yang juga dijadual berlangsung Sabtu ini ditunda ke Ahad. Perubahan juga akan berlaku bagi tarikh sepak mula saingan Piala Malaysia 2020 peringkat pusingan pertama. Susulan itu, undian Piala Malaysia yang dijadual pada 12 Oktober kini ditunda ke 19 Oktober. Manakala aksi pembuka tirai pula dianjak ke 25 dan 26 Oktober berbanding jadual asal pada 16 dan 18 Oktober. Biar susah sekarang, senang kemudian. Begitulah gambaran yang diberi Presiden Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM, Safis Ali terhadap proses penswastaan kelab merangkumi pemisahan dari Persatuan Bola Sepak FA ke Kelab Bola Sepak FC. Menurutnya, penswastaan pasukan Liga Malaysia adalah langkah penting dalam usaha untuk menaikkan nilai Liga Bola Sepak tanah air. Saya rasa itu satu langkah yang baiklah untuk liga kita sendiri terutamanya, kerana ini adalah requirement daripada AFC sendiri. Sooner or later kita pun kena buat juga in the future. So better kita struggle now macam mana nak menyediakan proses FC itu rather than kita nak susah masa kemudian. So biar kita do the process now, and then after that kita boleh fikir macam mana kita nak kukuhkan dan mantapkan liga dan pasukan kita sendiri. Safi yang juga penyerang pasukan PJ City ditemui ketika menjalani persiapan menjelang perlawanan pusingan terakhir Liga Super menentang PDRM FA Sabtu ini. Krisis COVID-19 turut membuka mata semua pihak, terutama Persatuan Bola Sepak Negeri FA, betapa pentingnya skuad bola sepak mereka diswastakan. Kebergantungan kepada dana kerajaan negeri oleh beberapa pasukan bola sepak menyaksikan pemain dan pegawai pasukan menerima tempias apabila gaji mereka gagal dibayar susulan tumpuan kerajaan negeri ketika ini lebih terarah kepada masalah rakyat yang terkesan ekoran COVID-19. Sebelum ini, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan 12 pasukan sudah melengkapkan proses penswastaan dengan PDRM menjadi pasukan terakhir menyerahkan dokumen sebelum tarikh akhir pada 30 September. Pemain skuad Harimau Malaya Safawi Rashid secara rasmi diperkenalkan oleh kelab barunya Portimonense SC menerusi satu video. Dalam video berdurasi 1 minit 20 saat, bintang yang menyinar bersama Johor Darul Takzim itu dilihat berada di dalam bilik persalinan kelab Portugal berkenaan. Turut dipaparkan Safawi memakai jersey utama kelab berwarna hitam putih bernombor 29 berjalan di terowong menuju ke padang stadium. Pemain kelahiran Dungun Terengganu itu juga menunjukkan kemahiran mengawal bola di padang utama kelab baharunya. Safawi sebelum ini mengesahkan dia berhijrah ke Portimonense SC secara pinjaman selama semusim. Tempoh itu mahu digunakan sebaik mungkin bagi membuktikan dirinya layak untuk beraksi di benua Eropah. Pemain berusia 23 tahun itu membuat 101 penampilan bersama JDT dan telah menjaringkan 47 gol. Safawi juga sudah memenangi 4 kejuaraan Liga Super, 2 Piala Malaysia dan 3 Piala Sumbangsih bersama Harimau Selatan.
Sementara itu, Safawi dalam temu bual bersama media berkata, dia sudah bersedia membantu klub untuk mencipta kejayaan. I will try the best for the club Portimonense. So I cannot wait to be action the club, and I hope I'm here. I give something for the club. I know because here many players from Portimonense go to big club like I know Tabata, Nakajima. So I'm here for show my experience here, and I will show everything for here to be same like player like Tabata and Nakajima. Selamat maju jaya diucapkan kepada Safawi. Penyerang klub bola sepak bertaling Jaya City PJ City FC M. Kogi Leswaran Raj berpendapat penghijrahan ke The Phoenix bagi musim 2020 adalah langkah terbaik baginya dalam usaha memperbaiki rekod dan prestasi pribadi. Dengan hanya baki satu perlawanan Liga Super 2020, beliau turut menyasarkan penambahan bilangan jaringan gol dalam aksi Piala Malaysia yang dijadualkan bermula 25 Oktober ini. Kogi Leswaran atau lebih dikenali sebagai Kogi telah memilih pasukan PJ City FC dengan keinginan untuk mendapat lebih banyak minit permainan berbanding ketika bersama kesebelasan utama pasukan Pahang. Beliau menyertai Pahang pada tahun 2016. Penyerang muda itu kini puas hati selepas keinginannya tercapai apabila dapat beraksi dalam hampir kesemua perlawanan bagi musim 2020 bersama PJ City. Memang saya datang dari Pahang ke sini untuk mendapat game time untuk menjadikan gol yang banyak. So sebelum ni di dalam season di Pahang, satu season saya skor 1 gol saja. So dalam season ni game yang kurang saya tahu, tapi so far saya telah menjadikan 3 gol. Dan saya rasa keputusan yang baik saya ambil untuk mendapat game time dan untuk menjadikan gol. Dan mungkin siapa tahu saya akan menjaring lebih gol pada Piala Malaysia dan di game PDRM ni. Pemain berusia 22, bakat muda yang lahir daripada Akademi Friends United itu menjaringkan 3 gol dalam 7 perlawanan Liga Super 2020 setakat ini. Kogi turut menyatakan beliau tidak mahu memandang rendah perlawanan seterusnya menentang PDRM FA Sabtu ini walaupun pasukan lawan baru sahaja tersingkir ke Liga Premier musim hadapan selepas gagal mencatat sebarang kemenangan. Saya rasa tim di Liga Super semua akan tiba-tiba buat miracle. So kita tak nak ambil kesempatan dan kita nak bermain habis-habisan untuk menghabiskan liga ni dengan kemenangan. Perang itu tadi mengakhiri berita sukan pada malam ini. Untuk segmen seterusnya, segmen hashtag, saya serahkan kembali kepada Fatil dan juga Fiona. Silakan. Terima kasih Ifah Hazim. Baru-baru ini tular video yang dimuat naik satu akaun di Twitter di mana terdapat seorang wanita yang sedang merekodkan dirinya. Dari segi percakapannya, menerusi rakaman itu, wanita berkenaan merupakan seorang warga Thailand. Dan berdasarkan video itu, wanita tersebut dilihat menunjukkan rambut yang telah digubah olehnya. Namun begitu, gara-gara menggunakan penyembur rambut yang banyak, rambutnya menjadi sangat kembang dan keras. Selepas 11 tahun dibina, hotel apartmen 5 bintang pertama yang disaluti emas di Vietnam akhirnya dibuka. Ia diiktiraf sebagai hotel pertama di dunia yang disaluti emas bukan sahaja di dalam tetapi juga bahagian luar. Permukaan luar kediaman Hanoi Golden Lake itu disaluti dengan cubin berlapiskan emas 24 karat yang berkeluasan 5,000 kaki persegi, manakala di dalamnya dipenuhi dengan kemasan keseluruhan berwarna emas. Pembinaan hotel itu mengejutkan ramai penduduk tempatan kerana emasnya yang berkilauan sepanjang hari.
Bila ayah jaga anak, itu kata pemilik akaun Twitter Tweet Atok, di mana seorang lelaki dilihat sedang menjaga anaknya menerusi ciapan terbabit. Video yang berdurasi 20 saat itu memaparkan lelaki dan kanak-kanak berkenaan sedang menari sekitar ruang tamu rumah mereka. Dan lebih mencuit hati apabila kedua-dua mereka saling memberi giliran untuk menari. Dan video tersebut telah pun meraih perhatian ramai hingga mencecah 1.6 juta tontonan. Menjadikan Allahyarham Sudirman Haji Arsyad sebagai sumber inspirasinya membuatkan Naim Daniel semakin menyerah dalam bidang nyanyiannya. Naim turut berharap kehadirannya dalam industri hiburan mampu mewarnai kehidupan masyarakat menerusi persembahannya. Untuk dalam industri hiburan ni, Naim daripada kecil dan sampai ke seluar ni, Naim membesar dengan lagu-lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Sebenarnya Naim melihat dia sebagai seorang arwah, sebagai seorang kita kata insan yang betul-betul berkarisma dalam berkarya, dan Naim percaya semangat yang dibawa oleh arwah juga sedikit memang terpalit dalam diri Naim untuk terus berkarya tanpa henti. Naim yang kini giat mempromosi lagu baharunya Purnama bersyukur kerana lagu-lagunya diterima pendengar. Untuk Naim sebenarnya, Naim ingin hasilkan lebih banyak muzik untuk educate kita punya listeners out there, di mana kita tahu Naim suka untuk ingatkan kepada mereka di luar sana untuk berkarya ni, untuk make sure yang kita dapat get connected dengan kita punya pendengar maupun penonton. Sebab Naim percaya dekat studio ke ataupun dekat set penggambaran ke, apa yang saja yang kita ada ni, ini merupakan hak kita. Tapi bila dah dipaparkan di layar perak ataupun di streamkan di corong-corong radio, itu semua adalah hak masyarakat untuk menilai. Jadi kita harus memberikan yang sebaiknya. Paparan itu menutup berita perdana edisi 8 Oktober. Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus patuh SOP PKPP untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum. Salam sejahtera.